Datuk, dalam Datuk Santok Singh ya, melihat pengalaman Datuk yang panjang bersama legenda Mohtar Dahari ini, antara insiden episod yang paling diingat sampai bila-bila lah tentang kecemerlangan pencapaian, di mana kalau boleh kita kongsikan? Kalau nak ingatan untuk apa ni peringatan yang saya ingat, kalau tak salah sangka saya ialah tahun 80 lah, bila kita qualify untuk Moscow Olympic. Itu yang paling saya ingat untuk diri saya dan juga untuk legenda bola sepak iaitu Mohtar Dahari, ialah untuk melayakkan diri ke Moscow Olympic lah. Itu yang pencapaian yang tinggi sajalah untuk pasukan kita. Dari segi karakter di kalangan kawan-kawan, Datuk Santok melihat Mohtar Dahari ini can you describe him? How do you describe him? Can I speak in English? Yes, of course you can. No problem. Campur lah. Boleh. Okay, as far as I know of Mohtar Dahari, I have been with him since 71. So we started off with the Burnley Cup, which is now called Razak Cup, and then masuk ke main untuk pasukan Selangor, dan lepas tu main untuk pasukan kebangsaan. Jadi Mohtar dia seorang yang berdisiplin, berdetermination, dan dia punya training agak luar biasa lah. Luar biasanya tu di mana? Bagaimana, apa training yang dia buat yang biasanya orang tak buat? Dia luar biasa tu macam kita dah habis training, dia akan training lagi, continue untuk berlatih untuk satu jam ataupun setengah jam lah. Itu kelebihan Mohtar Dahari. Cikgu ada menggambarkan tadi sebelum saya beralih kepada penulis bukunya, nak pengalaman seangkatan ni, teman-teman seangkatan. Cikgu mengatakan bahawa ada banyak similariti, persamaan dari segi fitness, latihan, selalu berlumba dengan Mohtar katanya tentang siapa lagi fit. Cikgu kongsi sedikit pengalaman itu. Saya masa tu mewakili negara dalam rugby dan olahraga. Jadi physical fitness saya, mentaliti saya pun serupa dengan Allahyarham jugalah. Jadi nak dapatkan kemuncak peak of fitness. Jadi mau tak mau saya ni jadi macam punch bag kepada dia. Dalam lain-lain pemain-pemain tu bila dah habis training dia orang dah balik, saya yang ada, jadi dia cari saya untuk bersaing sekali. Jadi dia kena ada punching bag untuk instigate dia lah. Jadi maknanya kalau kita ada di situ, kita boleh lawan dengan dia lah, kata lawan, bagi dia saingan, itu akan memberi dia semangat lagi. Itu yang kata ada similarity itu. Jadi kita dua ni, saya nak beralah dengan dia nak beralah dengan saya pun susah sikit. Jadi kita ni sebagai jurulatih, kita kena guna psikologi sikit. Mungkin kali yang pertama dia berlumba dengan saya, biasanya kita ni berlumba 50 meter, buat tekan tubing, buat sit up dan sebagainya. Saya akan kalahkan dia. Sebab saya nak kata, Mohtar, awak ni tak fit lagi. Awak kalau nak kalahkan saya, awak mesti fit, baru boleh kalahkan saya. Jadi kali yang kedua, ketiga tu kita mula tarik sikit lah bagi dia menang. Jadi maknanya dari situ dia dapat motivasi. Dia kata kalau aku boleh kalahkan Iron Man Malaysia ni, aku terrorlah juga. Itu dia. Itu daripada segi psikologi. Kita beralih kepada Puan Zini yang menghasilkan Mohtar Dahari, legenda bola sepak Malaysia. Bukunya diterbitkan oleh ITPM di depan ini ya. Dan tuan-tuan boleh membeli buku ini dengan potongan 50% sepanjang pesta buku ini. Proses penulisan nak mendapatkan pengalaman sebab Datuk Santok mengatakan tadi bahawa bersama dengan legenda Mohtar Dahari tahun 71. Tapi kita baru lahir masa tu. Saya dah lahir, you belum lagi. Sebenarnya antara cabaran yang paling besar dalam menghasilkan buku ni adalah untuk memahami bagaimana emosi Mohtar tu, bagaimana pemikiran dia. Jadi sebab kita tak ada banyak source tentang ni bila kita nak hasilkan buku ni. Orang ni pun dah tak ada. Jadi kita banyak research ni, kita cari balik artikel-artikel yang pernah Mohtar sendiri tulis. Tapi dalam buku ni pun semua artikel-artikel yang Mohtar tulis ni kebanyakannya ataupun hampir 85% adalah dalam bahasa Inggeris. Jadi saya perlu terjemahkan semula apa kata-kata Mohtar tu, ayat-ayat dia tu, dan untuk mencari perkataan-perkataan ataupun
untuk menyamakan balik apa emosi Mohtar, sebab Mohtar ni adalah orang yang pada saya sangat sensitif, ya cikgu. Dia orang yang sangat sensitif. Dia banyak berfikir, dia tidak banyak bercakap rasa saya. Ya, melihat kepada apa yang ditulis itu, saya boleh rasakan bahawa Mohtar ni orang tak banyak bercakap tetapi dia lebih banyak berfikir, dan dia bukanlah orang yang mahu diiktiraf tetapi dia mahu difahami. Ya, apa yang dia buat, apa tindakan dia lakukan itu semuanya itu ada sebab, dan dia nak orang faham kenapa dia bertindak yang begitu. Jadi itu antara cabaran yang saya hadapi, iaitu untuk memahami dan menterjemahkan semula emosi Mohtar itu. Okey, apa yang digambarkan oleh Puan Zini itu adalah dari kacamata beliau sebagai pengkaji. Dia tak banyak bercakap, dia banyak berfikir, seorang yang bukan untuk menunjuk, bahkan hanya untuk melakukan. Apakah itu, Datuk, sifat? Kalau you nak cakap dia tak berapa cakap tu bukan itu pasal dia kena tahu sama orang yang dia berkenalan. Pasal kalau dia tak tahu sama, Kalau tak kenal dia tak sembang lah. dia bukan tak sembang tapi dia macam reserve lah. Jadi kalau dia kenal sama you, lepas tu apa you nak tanya sama dia, dia akan jawab soalan-soalan yang ditanya kepada dia. He is a friendly man lah. He's a friendly man. I would say once you get to know him, he's a very friendly man. But a lot of people don't talk to him, so they say, oh, dia sombong lah, you know, which is Not true. not true lah. Cikgu? Memang Kalau boleh berlumba, apa sombongnya? Boleh berlumba push up. daripada pengalaman saya tengok Allahyarham dengan saya yang rapat. Sebab apa, yang lain-lain pemain-pemain yang mewakili pasukan Selangor tu ada sifat malu dengan dia. Malu dan juga hormat pada dia. Segan. Jadi segan. Jadi mana-mana pun kalau kita pergi, saya dengan dia, saya tak boleh bergurau. Ya. Kalau pemain-pemain lain nak bergurau dengan Allahyarham, minta maaf lah. Ya. Itulah, begitu rapat dengan cikgu sampai ramai-ramai orang ni, beribu rakyat Malaysia ada nak pergi umrah, dia ajak cikgu juga ya. Dalam macam saya pun dalam dilema supaya nulis buku ni juga. Kenapa dalam 28 million orang Puan dipilih untuk menulis. Itulah. Saya suka juga kenapa dalam 28 million orang, Okey. kenapa saya dipilih untuk bawa dia pergi ke umrah. Okey. Jadi itu realiti persahabatan. Itu memang realiti. Okey. Itu boleh Datuk. dicakap ditakdirkan lah. Apabila Datuk Sangtok pun bercakap soal takdir tu hebat, luar biasa. Religious. Puan Zini melihat dari kacamata pengkaji, digambarkan tadi bahawa kajian dibuat terhadap artikel-artikel yang ditulis sendiri oleh Mohtar Dahari. Kepada generasi muda mungkin mengenali Mohtar itu sebagai legenda bola sepak, skillnya, kekuatannya, tenaganya. Tetapi tak ramai yang membincangkan tentang tulisan-tulisannya. Mungkin dari sudut pandang itu harus kita akui bahawa pemikirannya juga intact, kerana untuk menulis adalah suatu kecerdasan yang berbeza. Tak ramai orang boleh bercakap. Nak menulis, menyusun idea dan membentangkannya dalam bentuk artikel tu satu benda yang lain. Dari sudut kacamata pengkaji, melihat tulisan-tulisan Mohtar, apa yang cuba dibentangkan? Idea-idea utamanya tentang apa? Mohtar dia banyak menulis, dia banyak mengkritik tentang bola sepak, tentang cara permainan, tentang bagaimana sebuah pasukan itu boleh maju atas persefahaman di antara pemain. Itu yang paling ditekankan oleh Mohtar, selain daripada kejujuran dalam bermain. Dan saya melihat Mohtar ni sebagai seorang penulis yang berani dan jujur. Sebab dia tahu, in fact sebenarnya dia banyak dikritik ataupun ditegur oleh pihak FAM kerana menulis, menegur pihak FAM dan juga pihak-pihak tertentu dalam bola sepak. Tetapi walaupun ditegur beberapa kali, dia tetap juga menulis sebab bagi dia itu adalah satu elemen yang perlu ada untuk kita majukan bola sepak. Jadi saya melihat Mohtar ni sebab penulis dia mesti berani. Yeah. Kalau you tak berani, Datuk, pemain bola sepak sekarang tak boleh tulis macam tu kan? Kan tak, saya ingat dia orang nak pakai jersey kebangsaan pun susah lah. Bukan setakat menulis, pakai jersey pun susah. Bukan ini pasal ini adalah dalam hati kita. Ya. Kita main bola untuk Malaysia. Jadi ini macam semalam pun ada orang tanya saya macam mana pemain-pemain bola sepak sekarang. Saya cuba cakap terus terang lah. Ya. Macam Mohtar Dahari juga. Kalau kita nak bersembang, kita kena sembang terus terang lah. Ya. Out of your chest. Yeah. And then I dah bagi tahu yang pemain-pemain ini hari
yang main untuk negara. Bukan dia main untuk bendera Malaysia, dia main untuk Duit. wang saja. Jadi Professional. that is no point. Because sekarang kita dari 70 ranking 77, sekarang kita ranking 153. I mean, it's absurd lah. Itulah. Jadi apabila kita pilih tajuk hari ini dalam Sofa Putih ini tentang pengganti Mokhtar Dahari. Kalau pada ketika Mokhtar Dahari berada di puncak, dia menulis artikel mengkritik. Dalam keadaan sekarang ni tak ada siapa boleh mengkritik. Jauh lagi lah kot cikgu. Macam mana kita nak mencari? Sementara boleh dikritik pun hebat. Macam tu sekarang ni tak boleh kritik. Macam mana nak? Memang sukar nak cari seorang pemain bola yang boleh berfikir sedemikian. Ya. Jadi kalau daripada artikel-artikel yang kita baca, yang kita faham, kita tahu bagaimana beliau berfikir masa tu. Ya. Kalau nak memperbaiki mutu bola sepak, ini dia cara-cara dia. Tetapi maklum sajalah. Ya. Kadang-kadang kita ni ada protokol dan Ya. sebagainya, kita kena terpaksa ikutlah. Ya. Datuk. Tetapi sebelum tu dulu tak tahu sama ada penonton-penonton atau pemain-pemain tahu Tan Sri Gani Minat. Gani Minat ya. Sebelum tu dia orang cakap siapa akan ganti Tan Tan Sri Sri Gani. Minat. Dan di situ datangnya Datuk Mokhtar Dahari. Ya. Tetapi sekarang nak ganti Mokhtar Dahari, saya terus terang saya ingat zero lah. Tak ada, ya? Tak ada siapa-siapa pun. Datuk, kita tak ada bakat ke ataupun kita mencari bakat di tempat yang salah? Bukan kita nak cari bakat di tempat yang salah, tetapi pemain-pemain hari ini macam Okey. I sebutkan tadi, mereka tak nak macam nak jadi lagi satu Mokhtar Dahari ataupun lagi satu Tan Sri Gani Minat. Mereka nak diri sendiri untuk mencari wang, itu sajalah. Ya. Ganjaran wang saja yang tak akan bawa dia ke mana-mana lah. Hanya imbuhan itu yang dicari, Yalah. bukan semangat berkobar-kobar. Kita bersama Cikgu Ahmad Mahmud, merupakan sparring partner, boleh sebut gitu masa berlatih fitness. Datuk Santok Singh merupakan teman seperjuangan Mokhtar Dahari dan juga Puan Zini yang menghasilkan buku Berada di Depan ini. Jadi kalau anda ada soalan yang ingin dikongsikan, boleh bertanyakan soalan, memberikan pandangan balas tentang bagaimana kita nak mencari pengganti Mokhtar Dahari ini. Soal apa isunya, apa misi yang harus kita buat dan bagaimana realiti semasa pada peringkat ini. Kedua-dua tokoh besar ini yang seangkatan dengan Mokhtar Dahari mengatakan tak mungkin akan ada lah. Tapi kalau dalam pengkajian Puan Sini, bagaimana agaknya susur galur pengkajian sehingga menumbuhkan buku ini? Dari sudut kacamata pengkaji, what went wrong? Apa silapnya? Di mana kita tersasar? Saya melihat attitude. Saya rasa kita kekurangan dari aspek itu. Sebab saya percaya bahawa dalam bola sepak ataupun dalam apa sekalipun yang kita nak buat, kalau kita tidak ada kepercayaan, kita tidak ada kesungguhan, attitude yang betul untuk melakukan sesuatu itu, maka kita tak mungkin boleh sampai ke situ. Sebab attitude ni bukannya untuk kita sahaja, bukannya untuk pemain itu sahaja berjaya, tetapi dia kena fikirkan juga keseluruhan pasukan. Dia tidak boleh jadi star. Saya rasa dalam konteks hari ni ramai orang yang dia nak jadi star. Sedangkan dulu Mokhtar ni dia sendiri dia star, dia sendiri adalah star, tetapi dia tidak melihat diri dia star. Dia melihat bagaimana persefahaman di antara pemain itu sangat penting. Sebab kalau you tidak boleh memahami bagaimana rakan you bermain dan you tidak boleh mewujudkan bagaimana kawan you faham bagaimana you bermain, maka permainan itu tidak akan menjadi. Jadi dia tak boleh seorang-seorang. Datuk, bukan attitude ini ada latihannya juga kah untuk pemain-pemain sekarang ini? Attitude ni tak ada latihan, tapi ini cuba dari diri sendiri lah. Okey. Attitude Jadi ni. pemain sekarang tak ada attitude yang betul. Bukan kalau cakap tak ada attitude pun salah, kalau cakap ada pun Tak betul salah. juga. Jadi nak cakap yang pemain-pemain sekarang dia punya attitude tak macam dulu punya attitude lah. Dia orang kerana tak ada tu perfahaman ataupun apalah. Ya, comradeship tu tak sama. Comradeship tak ada, togetherness tak ada lah. Itu. Ya, itulah nak kata ada salah, nak kata tak ada pun salah. Kita serba salah cikgu. Macam mana cikgu melihat realitinya untuk kita mencari bakat-bakat pengganti? Membina attitude ni, cikgu seperti mana Mokhtar Dahari sudah memang sangat
fit ya, dalam arti kata melihat fitness itu sebagai prasyaratnya, tapi tidak bolehkah attitude itu juga diterapkan sedemikian rupa, diberikan latihan supaya terbentuk seperti mana mekarnya semangat dan attitude Mokhtar Dahari? Attitude ni adalah satu sifat semula jadi. Okey. Kalau pada mulanya dididik ibu bapa lah kata, Ya. ataupun cikgu di sekolah, dia akan mendapatkan attitude ni daripada situ. Kalau dia tak dapat, sampai bila-bila pun dia tak dapat. Jadi kalau tengok daripada segi latar belakang Allahyarham ni, kita tengok beliau ni adalah daripada humble beginning. Seorang budak kampung, ya, Ya. minat dalam bola sepak. Jadi dia tahu, beliau pun faham apa yang perlu dalam satu-satu pasukan. Okey. Teamwork. One swallow doesn't make a summer. Yeah. Takkan dia seorang jadi superstar. Yeah. Jadi semua pemain-pemain lain tu mesti contribute. Kejayaan Allahyarham pun tergantung pada sangkongnya tim. Betul. Kalau tak ada macam Datuk Santok Singh, Yeah. Mendiang Arumugam, Selangor cannot be what was Selangor was. Ya. Jadi dari situ teamwork is a must. Ya. Jadi bila sampai ke tahap tu, attitude bila you dah naik tinggi sikit, jangan lupa yang orang di bawah tu. Ya. You must remember how you got there. Betul lah Datuk. Masa tu bila comradeship tu bila bangun, saya tengok nama-nama besar tu semua nama-nama legend tu. Sebut Arumugam, So Chin An, Santok lah. Tu gerun tu bila sebut nama-nama ni. Sekarang tak ada sebegitu Datuk. Sekarang nak susah nak. Datuk dari tadi susah. Susah. Kita macam mana? FAM ke Datuk? Oh, kita tak boleh salahkan FAM pasal FAM dia mencari ataupun membuat sedaya upaya untuk membangunkan taraf pemain-pemain sekarang. Tetapi pemain-pemain sekarang yang tak membangunkan diri mereka sendiri. Okey. Jadi itu yang problem. Ya. Problem tu di situ, dia orang nak bawa saja, dia tak mau naik. Dimanjakan agaknya Datuk Dimanjakan boleh cakap lah, terlampau Terlampau manja memanjakan boleh lah. juga. Terlampau dimanjakan lah. Ya. Saya membaca sejarah Piala Dunia misalnya, pasukan Argentina waktu tak ada duit, jersey-nya jahit sendiri nombor. Ya. Susah tapi masih boleh masuk Piala Dunia walaupun tak ada duit. Kita bersama Cikgu Ahmad Mahmud, merupakan sparring partner legenda bola sepak tanah air Mokhtar Dahari. Datuk Santok Singh, siapa yang tidak kenal pastinya ingat, sebaris dengan nama-nama besar legenda bola sepak yang lain, dan juga Puan Zinitul Niza di hujung sana menulis buku Mokhtar Dahari. Kalau anda ada soalan, ada pandangan balas yang ingin disampaikan, boleh manfaatkan. Kita akan ada mikrofon tambahan, tak ada? Okey, saya boleh bagi mikrofon saya. Kalau ada, boleh bertanyakan pandangan, soalan tentang hakikat untuk kita melahirkan Mokhtar Dahari, nak melahirkan klon Mokhtar Dahari ini. Apakah itu satu-satunya? Cikgu di peringkat awal tadi ada menyebut ya, Mokhtar Dahari ini satu dalam sejuta, satu-satunya. Dalam pengalaman Puan Zini melihat lahirnya bintang Mokhtar Dahari ini, kajian pastilah meliputi kehidupan kelilingnya, teman-teman seperjuangan, cikgu-cikgunya, jurulatihnya. Jadi apa yang sempat dihimpunkan di dalam naskah Mokhtar Dahari ini? Saya rasa paling menarik ialah pengalaman berjumpa dengan isteri Allahyarham lah. Saya rasa itu yang paling menarik. Kerana dari situ saya mengenal sisi lain Allahyarham, iaitu dia ni adalah seorang yang sangat romantik. Oh. Dia sangat romantik. Betul Datuk Datuk mengangguk Cikgu it is a fact. Bukan sangat romantik, sebenarnya sangat romantik. Okay. Tak garang macam di Padang lah. Sebenarnya tidak saya bayangkan kok di dia tak boleh rumah gambar penggarang. Kan? Sebenarnya kalau you tengok cara dia kan, bagaimana fizikal dia, you tak boleh memang tak boleh nak visualkan yang dia sebenarnya seromantik itu. Cara dia bercakap, cara dia melayan isteri dia, dan sehingga kan setiap butir kata dia tu isteri dia boleh ingat. Kerana cara layanan itu, cara bagaimana dia treat anak-anak dia. Saya boleh cakap bahawa dia memang, isterinya memang sangat beruntung. Jadi walaupun tempoh hayatnya tu pendek, perkahwinannya tu pendek, tapi saya rasa dia meninggalkan kesan yang sangat dalam lah. Isteri selain daripada itu, tokoh-tokoh lain yang mungkin menghimpunkan maklumat di dalam ini, untuk kerana lahir tahun 71 ya. Jadi tak tahu realitinya tu melihat bocor pula umur. Ya, itu merupakan jigsaw puzzle nak memahami sebelum dapat dibentangkan dalam buku mewah sebegini rupa. Tokoh-tokoh lain yang ditemui pastinya Datuk Cikgu agaknya lain.
Saya sejujurnya lah saya tidak banyak berkesempatan untuk berjumpa ramai kalangan yang berada di sekitar Mohtar ketika itu, kerana saya tidak mempunyai masa yang panjang kerana saya ada deadline yang tertentu. Jadi saya sebabkan itu direction itu ketika awal menghasilkan buku ni, saya perlu mencari apakah direction yang paling jujur untuk ataupun how can we do justice kepada Mohtar, sebab saya tidak boleh menebual ramai orang dan saya tidak boleh menulis berdasarkan daripada sumber cuma 2-3 orang. We are not going to do justice kepada arwah Mohtar. Jadi sebab itu saya memilih direction ni ialah dengan membaca sendiri hasil tulisan Mohtar, so that kita seolah-olah menghidupkan semula Mohtar melalui buku ini. Jadi dia sendiri bercerita dan kebanyakan daripada apa yang ditulis itu adalah benda-benda yang setengah orang tak tahu pun. Ya, contohnya paling jelas ialah kenapa dia memilih untuk bersara 2-3 kali tu. Dia tak memilih, dia tak bertindak begitu untuk saja-saja untuk jadi popular, tidak, tetapi adalah kerana protesnya yang tertentu. Kekecewaan. Ya, kekecewaan yang tertentu. Okey. Cikgu, dia kecewa sampai berkali-kali declare. Memang. Dia tu ada tahap je lah. Kalau kita nak sabar, jadi kita dah luahkan perasaan kita, tidak puas hati dan sebagainya. Kalau tak mau dengar, baik-baik saya bunuh diri lah. Jadi kira macam orang kata, kalau kita sebagai seorang jualan letih, kalau kita tak deliver, kita resign lah. Jangan kata you are fired, I quit. Itu lebih gentleman lagi. Frustrationnya apa, Datuk, pada masa itulah? Sebab saya membayangkan frustration itu timbul sewaktu mana bola sepak kita berada di kemuncaknya. Jadi kalau pada kemuncak itu pun ada frustration, pada waktu kita at the bottom, saya tak boleh bayangkanlah frustration di mana rupa, Datuk. Tak ada frustration dah, habis dah, tak perlu frust dah. Rock bottom, apa frustrationnya pada ketika itu, Datuk? Dia punya frustration itu pasal kadang-kadang bila kita main pemain-pemain yang lain tak bagi dia punya 100%. I see. Jadi dia punya frustration itulah pasal dia main atas, jadi dia bagi 100%. Jadi dia expect pemain-pemain lain pun bagi 100%. Tetapi kadang-kadang ada cara macam dia di situ boleh bagi 100%, tapi di bawah kadang-kadang pada hari yang perlawanan tu boleh jadi mereka ada problem. Jadi nak bagi itu 100% susah. Betul. Jadi kadang-kadang itulah, kadang-kadang kita bertengkar dengan Muqtadari atas padang macam tu lah. Kalau dia cakap dia bagi 100%, kita cakap okey, you bagi 100% lah. Kita bagi kita punya apa yang kita boleh bagi. Itu saja. Jadi 100% dia lebih tinggi daripada 100% kita. Itu That's the memang. problem. Tetapi kadang-kadang boleh jadi then the next game dia punya 100% tak serupa macam kita punya 100%. Kita 110 boleh jadi dia 90%. Jadi kadang-kadang adalah bertengkar di padang. Jadi di situ yang akan macam membuat comradeship lagi rapat lah. Bergaduh itu biasa di kalangan itu biasa adik-beradik. lah. Tapi lepas tu keluar padang, kita all friends lah. Cikgu, ini kerana cikgu menggambarkan tadi physical fitnessnya sudah ternampak zahir pada batang tubuh dia. Kerana standard yang dia letakkan tu tinggi daripada orang lain. Kerana itu expectation dia tinggi, menyebabkan tak tergapai oleh pemain-pemain yang lain yang seangkatan. Apakah itu realitinya? Itu memang betul. Tahap kecerdasan dia memang tak dapat setanding lah. Jadi pemain-pemain lain segan pasal itulah. Dia orang segan dan malu sebab macam Datuk tadi dia bagi 100%. You bagi 70% saja. Frust lah. Frust. Jadi bila frust tu nak tuju kepada siapa? Dia tulislah. Adakah frustrationnya kepada pemain semata-mata? Bagaimana dengan pengurusan peluang Malaysia? Apakah itu juga frustration Datuk Mohtar ketika itu? Banyaklah. Kalau pengurusan susah. Datuk, you are now at the stage where you can say anything and not be penalized. No, not nice lah. Not nice. There are not many people here who can say anything and not being penalized. You're one of them. Kita bersama Datuk Santokh Singh, Cikgu Ahmad Mahmud, merupakan sparring partner Muqtadari, dan Puan Zini yang mengenali rapat sisi romantik Muqtadari ini sebab dia sempat berjumpa dengan isteri. Jadi anda boleh bertanya soalan tentang realiti bagaimana kita nak melahirkan klon Muqtadari ini. Kalau ada soalan boleh angkat saja tangan dan saya majukan mikrofon ini. Silakan. Tolong perkenalkan diri. Assalamualaikum and hello. Nama saya Shalina. Dengan izin, sometimes it's not about the game.
okay, dia tentang pemain bola sepak ni kan. Kadang-kadang orang minat bola sepak, it's not about the game, but because of the players. Jadi saya nak tanya, adakah bola sepak kita ni, arena bola sepak kita sekarang ni boleh diselamatkan? Sebab kalau tengok tadi kata ranking dia kan, Selfish saja ya. dia kata ranking you said memang drop. So adakah masih boleh diselamatkan? And then second thing, saya datang lambat, jadi tadi saya kata Motadari dia suka tulis any apa-apa kritikan. So let's say lah kalau Motadari masih ada pada hari ini, what do you think, apakah apa benda yang akan ditulis lah? Saya datang lewat tadi, minta maaf. Saya sebut tadi dalam Terima keadaan, kasih. bola sepak mereka berada di puncak, dia menulis kritik macam tu. Kalau sekarang dia menulis, silakan cikgu. Datuk, Kalau silakan. macam Puan tanya soalan tu, bagus. Tapi kalau misalnya, kalaulah Mokhtadari ada sekarang, Masih ada. kalau dia kritikkan, saya ingat FAM akan menjatuhkan hukuman yang Berat pada dia. yang berat kepada dia untuk jangan bercakap. Pasal FAM Gag sekarang, kalau you cakap apa-apa pasal FAM, dia akan tutupkan mulut you. Jadi kita susah sebagai pemain, ex-pemain. Saya pun ada nak mengkritikkan FAM, tetapi saya pun takut. Pasal saya akan besok dia orang akan suspend saya ataupun apa. Jadi Itu sebab attitude tu tak tinggi agaknya Datuk. bukan Sebab kita jadi, suruh di situ Ya. susah lah. Ya. Cikgu? Boleh bersetuju dengan itu. Kalaulah Memang. Saya setuju dengan pendapat Datuk ni. Ya. Sebab apa, masa saya cakap tadi, kita ni ada protokol juga. Ya. Jadi mau tak mau kita kena abide by that protocol lah. Ya. No doubt, this is a free country. Yeah, it's a free country. You can There is say freedom of speech, democracy but not dan necessarily sebagainya. freedom after speech. Tapi kalau orang nak cakap tu, fikir dululah. Okey, kita bercakap tentang pengganti Mokhtadari bersama Cikgu Ahmad Mahmud, Datuk Santok Singh dan juga Puan Zini Tuniza. Kalau ada soalan terus, ya, okey. Silakan. Terus saja manfaatkan ruang ini. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Joharis. Saya ingin tunjukkan soalan ini kepada Datuk dan Cikgu Ahmad. Secara peribadinya, pada pendapat Datuk, adakah peranan FAM, tanggungjawab FAM pada hari ini dan hala tujuannya dapat atau mampu melahirkan pemain sehebat Mokhtadari? Kerana pada pembacaan saya, arwah Mokhtadari sendiri di akhir-akhir hayatnya tidak begitu setuju dengan, tidak begitu sehaluan dengan FAM, peranan FAM itu sendiri. So secara peribadinya, apa pendapat Datuk dan Cikgu Ahmad? Terima kasih. Kalau nak cakap pasal mendapatkan peranan dalam FAM ataupun nak dapat satu pemain yang akan menggantikan Mokhtadari. Okey, cuba sekarang kita ada satu pemain yang bernama Safiz Ali. Okey, mereka cakap dia akan menggantikan Mokhtadari. Tetapi kalau I tanya sama you sendiri, you Cik Johari, you nak tahu apa selama ini Safiz Ali tak pernah, dia selalu duduk atas bench saja. Saya dapat 100,000 pun lebih baik saya duduk dalam bench saja. Buat apa? Tetapi itu maknanya dia tidak ada bersemangat untuk menturun ke padang untuk tunjuk bakat dia kepada penonton-penonton. Jadi kalau Mokhtadari, dia memang dia tak nak duduk di atas bench, dia nak main di padang. Jadi susah. Kalau boleh Cik Ahmad boleh jawab lagi. Kalau boleh saya reconstruct soalan tu sedikit. Dengan tujuan untuk kita mendapat perspektif yang lebih baik. Alasan kita meletakkan skim gaji yang lumayan ini adalah kononnya untuk mempertingkatkan profesionalisme. Ya, jadi pemain-pemain boleh berlapang dada, bermain bersungguh hati. Tetapi anehnya, profesionalisme yang dilaksanakan di Malaysia tidak membuahkan hasil berbanding profesionalisme bola sepak di negara Korea misalnya, Jepun misalnya. Mereka juga melakukan proses yang sama.
Tetapi profesionalisme bola sepak mereka benar-benar membuahkan hasil. Kita sebaliknya, semakin merudum hingga ke tangga 150 lebih. Di mana bezanya profesionalisme kita dengan profesionalisme bola sepak di negara lain? Cikgu. Ada pendapat saya lah. Profesionalism di Malaysia ni cuma nama sajalah. Tapi sebenarnya tak profesional lah. Jadi daripada segi situ kita tahu dah attitude player tu. Lagipun kalau nak sebut pasal FAM ni, tak maaf lah saya tak terlibat dengan FAM. Nanti kita ada sofa putih lain khas dengan FM. Saya cuma terlibat dengan Selangor. Okey. Jadi masa saya berlatih jadi fizio dan sebagai jurulatih pasukan Selangor saya, bukan FAM. Okey. Sebab sebenarnya saya tak terlibat dan juga tak pernah dipanggil oleh FAM dan sebagainya. Cuma Selangor saja. Jadi saya boleh bercakap daripada segi Selangor saya lah. Jadi nak buat komen pasal FAM tadi, tak maaf lah. Ya. Tak terlibat. Saya tanyakan di peringkat awal itu tadi ya. Nanti saya akan bertanyakan kepada kedua-dua tokoh ini dan juga Puan Zini berkait dengan mencari bakat. Sebab kita kata 1 dalam sejuta. Tetapi saya timbulkan tadi kepada Datuk, adakah kerana cara kita mencari bakat di peringkat awal tu sudah salah? We are fishing in the wrong pond. Menyebabkan yang akhir naik ni adalah bakat-bakat yang attitude kerana digambarkan tadi budak kampung ya. Tapi pemikirannya sangat cerdas, articulation of ideas menulis artikel sangat baik, physical fitness sangat bagus. Jadi cuma di peringkat awal tu agaknya bakat yang ada di Malaysia ni tidak termasuk di dalam jaringan kita, agaknya tercicir. Datuk. Pasal kalau kita tengok misalnya dalam Malaysia Cup yang berlangsung sekarang. Sekarang kita ada semua pemain-pemain import. Jadi kalau kita dapat pemain Lagilah tak ada ruang. Kalau kita jadi pemain-pemain import datang untuk main semua state, jadi manakah bakat-bakat kita sendiri? Mereka semua macam tadi saya cakap akan hot the seat. That's all. Duduk. Jadi kalau misalnya bukan cakap janganlah, okey 1 atau 2 boleh, tetapi if most of the time if you have our Malaysians playing in the Malaysia League, then you will have a very very strong side. But now you have got all outsiders, foreigners coming in. Because why? Kita nak jadi champion, individual state. So they are basically going only for the cup. They are not going for the whole team to participate, to get a good Malaysian team. That is, I think, The reality. So, it's a reality and a sorry state for FAM lah. Okey. Kita bercakap soal bagaimana nak melahirkan Mokhtar Dahari bersama Cikgu Ahmad Mahmud, Datuk Santok Singh dan juga Puan Zini yang menghasilkan buku Mokhtar Dahari ini. Jadi macam mana? Okey. Oh, okey. Sebentar, saya bagikan ruang. First question not answered. Apakah bola sepak Malaysia boleh diselamatkan? Oh, itu keras tu nanti. Tak puas hati dia tanya semula. Saya berikan dahulu laluan kepada tuan. Itu satu soalan yang Terima kasih. Saya Yasin Saleh. Dalam soal dapatkah kita mencari ganti Mokhtar Dahari, saya rasa Datuk Santok Singh, idola saya zaman saya remaja daripada Kuantan datang ke Stadium Merdeka, naik Honda Kak Chai, nak tengok Datuk Santok, masa tu belum Datuk lagi, Santok, dan bersaing dengan So Ching An. So Ching An buat satu perlakuan yang Datuk masa tu out of frame, dia stop bola dalam box, that very famous moment. Jadi dalam konteks ini, zaman Datuk Santok Singh, zaman So Chin An, zaman Mokhtar Dahari, Gani Minhad, ini adalah pemain-pemain yang lahir dari padang hujung kampung, dari sawah, lopak sawah yang kering, dan mereka bangkit dari satu semangat mencari diri dalam konteks memenuhkan semangat kemerdekaan. Dan pada waktu itu saya masih ingat di bus stop
Jalan Melayu yang sekarang ini tapak bank CIMB. Gani Minhad pernah tanggalkan jamnya dan tunjukkan inscribed behind the Rolex watch was something from the late great Tunku Abdul Rahman. Jadi ini yang membuat mereka turun ke padang dan sanggup lakukan apa saja untuk memberikan more than the 100% that Datuk Santok and all the comrade mau membagi. Jadi ini pemain kampung yang lahir dari semangat kampung yang mau membantu menaikkan kemegahan negaranya yang tidak pernah diperagakan. Yes, now they meet even the Prime Minister, even the Agong, but they meet officially on stage. But they never meet. Macam apabila Allah yarham Datuk Harun menengok jam dah, give me another 2 minutes because I want to speak on behalf of these gentlemen. Nak bantai sikit FAM. Kau bila dia orang di hotel di luar negara dalam satu waktu permainan, apabila Datuk Harun naik ke hotel, all the player, Datuk is coming, Datuk is coming, is so excited. Oleh kerana ini adalah pemimpin mereka yang bersama mereka dari segi kejiwaan. It's not now. Now somebody is employed to look after the employment and to look after the employed player. Come on, man. Syed Ahmad stunned the world apabila they scored the sole goal in Korea that bought us a place in the final, Datuk. Jadi maafkan saya, Datuk, sebelum ni, Datuk, sikit lagi, Datuk. Zaman Datuk Santok Singh, zaman Cikgu Ahmad Mahmud, zaman Datuk Harun, pemain lahir dari padang kampung. Sekarang pemain merancakkan diri dalam tarian di gelanggang daulat tuanku. Who dare speaks? Come on, FAM, wake up. So let me answer on behalf of you, gentlemen. You have your answer to that lady. No, FAM will not be able to save football. So saya dengan ini, dengan lafaz Al-Fatihah dalam hati saya untuk Muqtada hari, mau mengingatkan, even Manchester United hanya berjaya create the class of 92. Ryan Giggs now is the interim manager MU. Dan sesudah itu MU tidak lagi dapat melahirkan sesiapa. They even have to buy Rooney from this one. Jadi lahir MU tu apalah kurang dia punya pengajarannya, dia punya kelasnya. No. Pemain lahir dari semangat. The class of 92 lahir dari semangat kematian komrad-komrad senior mereka di Munich. Jadi dalam konteks ini, jangan bercakap tentang duit, jangan bercakap tentang professionalism. You cakap nak membentuk Malaysia ke arah ranking yang lebih tinggi, but bloody hell you go and import all those people from don't know where. Come on, man, wake up. Jadi they cannot do anything to me. I'm Yassin Saleh. I'm a cripple. They come to me, I whack them with my tongkat. No, don't worry, don't Okay, worry. terima kasih. Well done, well done. No. I think that's a fantastic statement, and I thank you very, very much for your kind comments, and thank you, sir. Thank you very, very much. Datuk, kita ada sekolah sukan. Dulu tak ada. Sekolah sukan adalah institusi yang kita berbelanja berjuta ringgit ni. Tapi sukan kita tak juga maju. Bahkan dahulu, saya rasa kita titik-titik je Korea ni. Cik Ahmad. Masa kita titik Korea, kita tidak ada sekolah sukan. Sekarang ini kita ada sekolah sukan dan kita dititik Korea. Dititik oleh Korea.
dititip oleh Korea. Apa? Saya memang nak ekoran daripada Ya. kawan saya, Cik Yasin. Dulu kita tengok di Kuala Lumpur lah, Scenario Kuala Lumpur, kita ada banyak padang. Terutama sekali dataran Merdeka. Itu masa dulu adalah Mecca. Mecca ni maksudnya siapa-siapa pun boleh turun pergi bermain. Street footballer semua turun situ. Semua turun main kat padang tu sebab tak ada restriction apa-apa. Ya. Cetia pun dia akan selak kain putih dia akan main. Yeah. Toke-toke Cina kat kedai-kedai tu pun dia orang akan main kat situ. Jadi situlah lahirnya macam pemain kawan kita sebelah saya ni, Yeah. Datuk Mokhtar Alwi. Situ pun. Kemudian di padang Brickfield ada. Di padang Kampung Baru. Jadi banyak ada padang yang terbuka. Free for all. Jadi sekarang ni kalau tuan-tuan ada anak laki-laki, "Daddy, saya nak tenang bola." Dia nak tenang bola ke mana? Where is the venue? Ya. Nak pergi ke supermarket, majikan akan terus dia mahu. Padang tu tak ada. Jadi daripada situ, kemudian pula kita kena pergi pujian kepada pegawai-pegawai semasa dulu. Kalau dia dengar kat Kampung Pandan ada seorang pemain bola memang handal, umur masih muda lagi. Pemilihan ni akan pergi tengok dia, kawal pada dia, bawa masuk. Jadi balik pada pemain-pemain kampung, that is very very true. Yeah. Scenario dia memang macam tu dulu. Mm-mm. Tapi sekarang ni kita tengok stadium kita takut. Siapa boleh masuk dalam stadium tu? Anti-social. Anti-social lah. Dekat white elephant saja. Ya. Dulu free for all. Ya. That is why we dapat semangat. Saya. Dapat semangat tu daripada situ. Daripada humble beginning, daripada pemain kampung boleh naik sampai ke atas. Sekarang ni ada sport school. I do not know what is their function. Itulah. Itu yang saya nak tahu tu. Puan Sini menyusun kandungan buku ni secara kronologikal ya. Di sana sini pastilah isu-isu yang dibangkitkan ini ada dihimpunkan. Sebagai pengkaji yang menghimpunkan buku sehingga terhasilnya Muqtada hari ini, melihat berlatar belakang komen dan isu harapan terhadap bola sepak tanah air, bagaimana boleh membaca realiti itu? Sebab kita akan pergi kepada realiti semasa ni nanti ni, selepas ini. Saya rasa kita mempunyai peluang sebab terutama beberapa minggu sebelum ni Yang Amat Berhormat Perdana Menteri melancarkan Pelan Pembangunan Bola Sepak Negara dan juga Akademi Muqtada Hari di Gambang, Pahang. Jadi saya merasakan bahawa kita patut memberi peluang dan saya melihat mungkin ada ruang di situ, tetapi pelan pembangunan itu mengambil tempoh yang panjang. Dia ada 2 fasa sehingga 2020 dan yang fasa yang kedua sehingga 2030 dan menjelang 2020 itu dikatakan bahawa melalui pelan ini kita akan mempunyai lebih kurang dalam 50,000 pemain yang boleh kita pilih. InsyaAllah lah kita harap. Tetapi apa yang menarik daripada pelan itu yang pada saya adalah kerana mereka melatih pemain daripada umur seawal 7 tahun. Dan antara pengisian yang saya rasa menarik ialah kerana pada setiap minggu akan diadakan liga, perlawanan secara liga, kerana mereka nak biasakan kanak-kanak yang seawal umur 7 tahun ni dengan persaingan. Dan ini adalah antara perkara yang disebut oleh Mokhtar dalam tulisan dia. Sebab dia kata latihan dan perlawanan permainan di antara ahli pasukan ni sangat penting sebab you kena tahu macam bagaimana nak membaca permainan rakan-rakan. Kawan-kawan you kena tahu membaca bagaimana permainan you dan you kena tahu bagaimana nak membaca permainan lawan. Jadi dengan cara perlawanan yang kerap ini adalah satu cara yang dapat membantu sebab dia tidak bersetuju kalau katakan setiap kali ada perlawanan dipanggil buat latihan pusat selama 2 minggu, 3 minggu. Itu tidak mencukupi, itu tidak cukup untuk membaca permainan kawan-kawan yang duduknya di negeri-negeri yang berbeza. Bagaimana Datuk melihat Pelan Pembangunan Bola Sepak sampai 2020 dan juga Akademi Muqtada hari ini memadai untuk memberikan satu impak baru? Saya macam tu saya haraplah akademi itu akan memaju dan itu harapan saya sajalah. Tapi kita kena tunggulah Tunggu untuk 2020 untuk mentahu realitinya lah. Saya bimbang nanti tukar menteri. Cikgu, macam mana cikgu? Statement saya tu agak ni lah, liar lah, tapi nanti kan macam mana cikgu? Komen sikit. Tukar menteri esok, pelan tu pun dia jadi. Saya minta maaf lah sebab penglibatan saya dengan bola sepak ni sejak Allahyarham bersara, saya pun bersara lah. Okey. Jadi apa yang berlaku sekarang ni
dia nak buka akademi ni kah, dia nak buat program ni kah dan sebagainya. Saya tak berminat tak berminat sudah. Tapi itu ada keyakinan boleh membantu satu pendekatan baru Ini mungkin. adalah salah satu daripada cara untuk nak menggalakkan. Kalau nak menggalakkan, orang kata pemain-pemain bola sepak nak membanyakkan lagi, adakanlah padang, adakanlah kemudahan. Sebabnya masuk ke sekolah ni pun yang terpilih. Ya, itulah sekolah sukan tu skop yang terpilih. Itu apa dia Tapi buat? produk keluar daripada sekolah tu saya tak lihat ada kesan lihat juga. lagi the result tu. Ya. Kan? Jadi maknanya Mungkin sebab sekolah sukan ni terlalu general kot. Eksklusif. Bukan No, bukan to me- sekolah bola sepak mungkin lain bukan, sikit. bukan. Datuk. lah, boleh jadi general, boleh jadi specifically for football. Ya. Kita tak tahu. Saya tak tahu. Ya. Datuk nak bercakap sesuatu tadi. No, because kalau nak cakap pasal ini PE, physical education. Ya. To me, they should not have it at the beginning of the class. They should have it at the last, because after that the children can go back. They go back. But they have the physical education clinics or in schools. I mean, in the afternoons or while schooling. So children go back and sit in the office. They are sweating and everything. I think it's out of tune now. Yeah. It is better to be the last school. We need to or think out of the box lah. Sekarang last ni. one. Yeah, we need to think out of the box lah. Rethink the whole thing about football, Yes. Malaysian football. Kita bersama Cikgu Ahmad Mahmud, Datuk Santok Singh dan juga Puan Zini. Kalau ada soalan, kita masih ada 7 minit berbaki ni untuk memberikan pandangan balas, bertanyakan soalan berkait dengan bagaimana melahirkan klon Mokhtar Dahari dalam keadaan kita sudah pun mengenjak daripada pengurusan bola sepak yang tradisional kepada lebih profesional. Soalan yang ditimbulkan tadi, mengapa profesionalisme kita tidak membawakan hasil yang diinginkan? Oh, soalan tadi memadai ke jawapan? Tak puas hati? Tak puas hati? Okey, cukup. Oh, ada harapan lagi ke? Dia kata tak puas hati, dia kata tak jawab tadi tu. Ada harapan lagi ke? Cik Yasir sudah jawab. Ya, dengan kelemahan FAM ni, adakah harapan bola sepak kita ni? Cikgu. Puan, nanti saya bagi satu gurauan ya. Semasa World Cup, manager pasukan Jepun pergi jumpa tukang tilik. Tukang tilik. Jadi manager itu tanya tukang tilik, bagaimanakah peluang Jepun jadi Johan 50 tahun. Jadi manager Jepun tu menangis. Lepas tu manager Korea pula pergi jumpa. Cuba juga lah. Tukang tilik tu kata 30 tahun. Menangis juga. Kemudian manager Malaysia pergi jumpa. Tanya bila Malaysia boleh jadi Johan Piala Dunia. Tukang tilik tu menangis. Ini direkod ya. Zini setuju ke? Zini menangis juga kan masa menulis buku Mokhtar Dahari ni? Zini menangis. Cikgu, Zini menangis. Saya speechless. Menangis macam penyu. Okey, silakan kalau ada soalan daripada tuan-tuan yang berada di lapangan ini untuk bercakap dengan dua tokoh, bahkan dengan penulis Mokhtar Dahari, legenda bola sepak Malaysia, melihat bagaimana realiti untuk kita melahirkan tokoh-tokoh baru ini. Realiti kita tahu ada cabaran ya, Cikgu, Datuk dan Puan Zini. Ada cabaran yang kita setengahnya kita boleh tunjuk, attitude, pengurusan, profesionalisme, dimanjakan, kita boleh tunjuk ini. Kalau dan kita mungkin belum mampu untuk mengubah kesemuanya sekali, sebab kita bercakap soal isu misi dan realiti ya. Mengambil kira realiti itu, kalau ada satu sektor yang harus diberikan pendekatan yang drastik, perubahan yang besar, yang mana satu agaknya? Mungkin kita tak boleh melihat ke semua, attitude mungkin tak boleh diubah ke semua. Tukar kepimpinan FM ke? Melihat kepada membina attitude saja ke, bermula dengan pemilihan yang betul ke, yang memberikan impetus perubahan yang paling besar antara banyak-banyak faktor ini, yang mana satu dahulu? Mungkin Puan Zini saya mulakan. Saya tetap juga melihat perkara ini kepada attitude pemain dan juga attitude pengurusan. Dari segi attitude pengurusan, saya merasakan bahawa semua pihak perlu lebih terbuka. Sebab Mokhtar sendiri ada sebut, kalau di barat, dalam pengurusan antara pemain, antara publik dengan semuanya boleh saling mengkritik.
kerana itu caranya you akan lebih berhati-hati dan you akan aware dengan apa yang tak betul, apa yang sebab you tahu you sentiasa diperhatikan dan you kena perbaiki sebab ialah gerak-geri kita diperhatikan. Tapi di Malaysia menurut kata Mota, kita tak boleh dikritik, pemain tak boleh ditegur, pengurusan tak boleh dikritik. Jadi bagaimana kita nak berkembang? Dan dari segi pemain pula, saya merasakan bahawa pemain perlu bertanya kepada diri dia sendiri, apa sebenarnya yang dia nak. Adakah dia mahu berjaya untuk diri dia atau adakah dia mahu berjaya untuk negara dia? Patriotik itu, sifat patriotik itu perlu dikembalikan dalam diri sendiri. Ini adalah satu sifat Mota yang paling kuat. Sebab tu Mota, orang tawar dia untuk bermain untuk negeri lain, di offer berganda-ganda pun dia tidak mahu. Jadi dia punya kejujuran dan juga loyalty dia tu. Jadi ini perlu ada dalam pemain dan attitude tu. Sebab dan kalau kembali kepada soal bayaran, Mota sendiri sebut kata yang memang pemain layak ataupun perlu dibayar lebih tinggi. Sebab dulu pemain bola sepak cuma bekerja biasa, tapi mereka boleh memberi komitmen yang sangat tinggi apabila bermain di padang. Jadi pada saya bayaran tinggi itu bermain secara profesional itu penting sebab you have to value dia ni. Tetapi again back kepada attitude. Tanya kepada diri sendiri, apa yang you nak? Apa cara bagaimana you nak menyumbang kepada negara? Adakah untuk diri sendiri ataupun untuk kepada siapa? Attitude. Ya. Datuk, magic wand kalau nak ketuk dekat mana ni? Pengurusan ke, attitude ke, duit ke, pemain ke? Nak ketut, you must start from the top lah. Okey. Because why from the Ketuk top, atas dia. then it comes all The way come into down. places lah. Okay. That's all I got to say. Okey. Cikgu? Saya ni sebagai seorang guru pendidikan jasmani, saya kalau nak ketuk, saya ketuk Kementerian Pendidikan. Okey. Kenapa setengah sekolah tak ada mata pelajaran pendidikan jasmani? Okey. Ada tak di sekolah itu seorang guru yang dikhaskan untuk pendidikan jasmani? Okey. Sebagaimana dulu yang membangkitkan Allahyarham ni pun daripada sekolah VI, Okey. ada seorang cikgu spesialis daripada pendidikan jasmani. Daripada situlah bakat budak sekolah ni, Ya. go tu akan pupuk sampai ke tahap yang tinggi. Jadi kalau di sekolah PE ni orang kata adalah salah satu mata pelajaran, Ya. tak emphasize daripada ball skill, coordination dan sebagainya. Kalau tak percaya sekarang cuba ambil bola campak kepada budak tu, dia boleh tangkap tak? Dia tengok je, dia tengok. Coordination dia tak Okey. ada. Dia nampak ada situ daripada segi motor neuron dia untuk dia kecil tak dilatih. Ya. Jadi attitude dia orang pun berubah. Bila sampai ke tahap tu, aku ni ada satu mata, yang lain semua mata buta. Ya. Aku jadi raja. That is the attitude. Ya. Jadi bila ada attitude macam tu, susahlah. Sebab apa, kita ni boleh berubah benda-benda lain. Tetapi attitude is a different ball again. Okay. It has to come from your deep, Ya. patriotic, loyal. Not only loyal to the teammate, but loyal to yourself. Ya. Adakah peranan aku ni mencukupi? Adakah peranan aku ni mencukupi? Ya. Is it what the public wants from me? Kalau you boleh jawab soalan tu, I tell you, many of the players will give up football. Ya. Betul. That's a fact. Itu dia pandangan saya. Baik tuan-tuan, kita berikan tepukan kepada Cikgu Ahmad, Datuk Santok Singh dan juga Puan Zini Tuniza. Buku Mokhtar Dahari, legenda bola sepak tanah air, boleh didapati dengan potongan harga 50% di sepanjang pesta buku ini. T-shirt percuma. Oh, dapat nombor 10 Mokhtar Dahari. Dapat t-shirt. Ada saiz saya. T-shirt. Saya Datuk tak ada. Saya ada. Kita ucapkan terima kasih. Saya, sebelum tu okay. saya nak sampaikan pesan kepada kawan-kawan. Yes, Yang nak ucapkan terima kasih kepada Cikgu Mahmud dan juga Datuk Santos sebab pernah membawa Malaysia ke peringkat Asia. Selari dengan gegasi Jepun, Korea Selatan, Iraq, Iran. Sedangkan kita sekarang ni cuma di peringkat Asia Tenggara. Jadi dari pihak kawan-kawan, saya sampaikan salam dan juga ucapkan terima kasih kepada Datuk dan Cikgu. Okay. Terima kasih banyak. Jadi terima kasih kerana menghadiri Sofa Putih. Jangan lupa kita akan kembali lagi besok pukul 1. Jumpa lagi. Assalamualaikum.